Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahim bin Mustafa, nombor matriks 2023 861848 dan hari ini saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah berkaitan budaya hedonism. Pada masa kini, penularan budaya hedonism telah tersebar dengan begitu luas sekali di dalam negara kita, terutamanya dalam kalangan masyarakat Islam dan juga kalangan remaja. Hedonism ini merupakan satu budaya yang sangatlah negatif kerana budaya ini sangatlah bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Hedonism ini merupakan satu pinjaman bahasa daripada bahasa Greek yang membawa maksud kemeriahan atau keseronokan. Itu merupakan satu matlamat utama dalam kehidupan seseorang. Hedonism ini merupakan satu kepercayaan bahawa tujuan utama kehidupan adalah untuk menikmati kehidupan semata-mata dan kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang membawa kesenangan. Sedangkan kita sebagai seorang masyarakat Islam, kita telah diajar bahawa tujuan utama kehidupan adalah untuk mengejar keredaan Allah. Kita juga diajar bahawa tujuan utama kehidupan adalah untuk beriman, beramal dan bertakwa kepada Allah. Pendedahan masyarakat Islam terhadap budaya hedonism ini berlaku kerana pencapaian arus kemodenan yang sangatlah memberangsangkan dan begitu pesat sekali membangun. Akibat daripada pembangunan teknologi yang begitu pesat, maka budaya hedonism ini dapatlah disebar dengan begitu mudah sekali melalui rangkaian media sosial dan golongan remaja mudahlah dipengaruhi oleh budaya hedonism ini kerana mereka remaja zaman kini telah mempunyai telefon bimbit sendiri di usia yang begitu muda. Isu hedonism ini telah menjadi satu masalah yang begitu besar di Malaysia kerana pengaruhnya telah membawa impak yang negatif dalam sosial masyarakat Islam di negara kita. Contohnya, pergaulan bebas, seks bebas, bersifat boros dalam membelanjakan sesuatu perkara serta berjudi dalam kalangan masyarakat kita. Oleh itu, budaya hedonism ini sangatlah bahaya kerana ia boleh menyumbang kepada proses diislamisasi kerana hedonism ini ialah pegangan falsafah yang mementingkan kebebasan hak manusia sehingga menganggap bahawa hiburan adalah sebagai Tuhan kerana masyarakat kita lebih mementingkan hiburan berbanding syariat Islam. Oleh itu, sebagai seorang Muslim, kita perlulah sentiasa berhati-hati dan janganlah membiarkan diri kita menjadi mudah terleka dan juga mudah untuk dipengaruhi oleh sesuatu perkara. Baiklah, yang seterusnya saya, Amir Adli bin Abdul Razak, nombor matriks 2023695756, akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan faktor-faktor berlakunya budaya hedonisme di kalangan remaja. Antara faktor berlakunya budaya hedonisme di kalangan remaja ialah yang pertama, pengaruh media massa, kedua, kurang pengawalan atau pengawasan ibu bapa, ketiga, keruntuhan institusi kekeluargaan, dan yang keempat, kurangnya pegangan agama. Pengaruh media massa. Melalui perkembangan media massa, pengaruh budaya hedonisme ini dapat menular ke negara ini dengan begitu mudah. Secara umumnya, hedonisme itu boleh dianggap neokolonialism yang dikhususkan serangannya kepada generasi muda oleh pihak barat. Pelbagai konsep dan cara hidup seperti cara hidup minum arak, melepak, mengunjungi pesta liburan, parti liar dan sebagainya. Secara jelasnya, konsep yang dikemukakan itu hanya mementingkan kepuasan nafsu semata-mata tanpa wujudnya sebarang panduan atau batasan agama. Melihat kepada situasi masyarakat pada hari ini,
dapat disimpulkan bahawa budaya ini telah berjaya mempengaruhi kehidupan masyarakat pada hari ini, terutamanya golongan remaja. Dan yang kedua ialah kurang pengawalan atau pengawasan ibu bapa. Sikap ibu bapa yang kurang memberikan pengawasan kepada anak-anak juga memberi peluang kepada remaja-remaja ini untuk keluar bersiar-siar dan menghabiskan masa terluang dengan aktiviti yang tidak bermanfaat yang boleh merosakkan akhlak para remaja. Kebanyakan ibu bapa pada hari ini lebih mengejar kemewahan duniawi dan kepentingan materialistik semata-mata sehingga mengabaikan kebajikan anak-anak. Ekoran daripada sikap ibu bapa tersebut, anak-anak pastinya terbiar, tidak mendapat perhatian dan kasih sayang yang sepenuhnya. Malah, lebih teruk lagi terdapat juga anak-anak merasakan bahawa diri mereka tidak diperlukan lagi. Sehubungan dengan itu, mereka mencari ketenangan serta keseronokan di luar dan bercampur dengan rakan-rakan yang mengalami nasib yang sama. Poin yang ketiga ialah keruntuhan institusi kekeluargaan. Keruntuhan institusi keluarga dan permasalahan rumah tangga yang berpunca daripada perceraian, poligami dan sebagainya juga memberikan tekanan kepada jiwa para remaja dan anak-anak, sekaligus menyebabkan mereka bertindak mencari ketenangan di luar rumah dengan menghabiskan masa bergaul dengan rakan-rakan yang memahami perasaan dan masalah mereka. Para remaja berpendapat bahawa ibu bapa mereka sudah tidak mempedulikan mereka dan mengambil keputusan untuk tidak lagi menghabiskan masa bersama. Dengan cara itu, mereka dapat melupakan masalah yang mereka hadapi, seterusnya lena dibuai keseronokan bersama rakan-rakan. Yang terakhir sekali ialah kurangnya pegangan agama. Apabila pegangan agama masyarakat khususnya golongan muda tidak teguh, mereka tidak akan mendapat ketenangan jiwa. Dan inilah menyebabkan mereka mudah terjerumus dalam kancah hedonisme. Kesan globalisasi dunia tanpa sempadan menjadi punca kepada budaya keterlaluan hedonisme sehingga ada yang menghalalkan cara hidup barat yang sekaligus bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oleh itu, para remaja haruslah memupuk nilai-nilai murni agar mendapat ketenangan hidup dalam usaha mengelakkan diri daripada budaya hedonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zami Aidil bin Mazlan. Nombor matrik 2023-609-992. Hari ini, saya akan membincangkan tentang kesan-kesan permasalahan budaya hedonisme. Budaya hedonisme merupakan suatu budaya yang mampu menjatuhkan sesebuah negara, bangsa dan agama. Hal ini kerana terdapat pelbagai kesan-kesan dan impak negatif yang terhasil daripada mengamalkan budaya ini, iaitu terhadap individu, masyarakat dan negara. Kesan budaya ini dapat memberikan suatu tamparan dan dugaan hebat kepada seseorang individu kerana ia dapat membunuh perspektif seseorang itu terhadap masa depan mereka sendiri, iaitu timbulnya rasa sifat malas untuk belajar serta menganggap pelajaran itu sesuatu yang tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Selain itu, mereka juga mampu untuk terjebak di dalam gejala sosial seperti pemakaian mengikut budaya barat, persentuhan lelaki dan wanita dan pergaulan bebas yang mana menyumbang kepada perbuatan sumbang mahram yang kian meningkat di negara ini. Malah, yang lebih merisaukan lagi, mereka mungkin akan terjerumus di dalam pengambilan najis dadah yang akan melenyapkan sepenuhnya masa depan mereka di usia yang muda, dan kerana menghambakan diri kepada budaya yang bersifat hiburan sehingga hilangnya pedoman dan kewarasan dalam membuat sesuatu pilihan. Seterusnya, impak negatif ini tidak terhenti di tahap itu sahaja, kerana kesan budaya ini juga merupakan penyakit menjangkit yang akan menjangkiti masyarakat di sekeliling. Hal ini dapat kita perhatikan dengan pertambahan jenayah pengambilan dadah. Ia turut memberi kesan kenaikan kepada jenayah yang lain, seperti kes pecah rumah,
pembunuhan, keseragut dan sebagainya. Jenayah-jenayah ini selalunya dilakukan oleh penagih yang mana mereka sanggup membuat apa sahaja demi membeli dadah tersebut. Selain itu juga, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga akan turut terganggu kerana peningkatan jenayah-jenayah yang berpunca daripada masalah ini. Implikasi yang lebih besar juga mampu terhasil daripada ketaksuban budaya hedonisme ini, iaitu turut memberi kesan buruk kepada negara, seperti terpaksa mengeluarkan belanja wang yang banyak untuk memanteras masalah yang timbul berkaitan dengan gejala hedonisme ini. Bukan itu sahaja, budaya negatif ini juga akan memudarkan nilai-nilai keagamaan yang merupakan tunjang dan lambang kepada negara seperti negara kita yang membawa nama negara Islam. Di samping itu, masalah-masalah yang timbul disebabkan gejala ini pasti akan turut didengari oleh negara luar dan akan dipandang serong terhadap negara kita. Akhir sekali, gejala ini akan turut memberi kesan jangka panjang untuk sesebuah negara kerana kemajuan dalam pelbagai bidang akan terbantu kerana masa depan sesebuah negara itu dapat dilihat berdasarkan generasi muda. Jadi, jika buruk generasinya, maka automatik kita dapat melihat gambaran negara tersebut pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya daripada saya, nama saya Muhammad Akif Hakimi bin Muhammad Munir, nombor matriks 20238365512. Hari ini saya akan membincangkan tentang cadangan dan penyelesaian tentang hedonisme dalam kalangan remaja di negara kita. Pada pandangan saya, cadangan dalam langkah untuk mengatasi gejala hedonisme ialah melalui kerajaan. Pertama, melalui media massa. Hal ini kerana media massa dapat memberi impak yang sangat berkesan dalam wawasan berfikir kepada setiap individu di negara kita. Pihak kerajaan hendaklah mewujudkan sistem ilmu melalui media massa seperti media Islami supaya ilmu pengetahuan dan keimanan penonton atau pendengar dapat dipertingkatkan. Selain itu, pendedahan akan kesan-kesan dan keburukan hedonisme juga dilakukan. Kedua, dengan meningkatkan sistem pendidikan dan latihan moral di setiap institusi dan perkhidmatan awam. Contohnya mewajibkan solat fardu secara berjemaah, berpakaian menutup aurat dan sebagainya di setiap pusat-pusat latihan dan pentadbiran dan kawasan awam. Hal ini akan memberi impak yang berpanjangan dalam diri remaja kerana mengamalkan sistem berilmu, beriman dan beramal. Cadangan yang seterusnya ialah dengan ibu bapa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Pertama adalah tegas dalam mendidik ilmu agama. Contohnya solat. Hukuman akan diberikan sebagai pengajaran anak-anak bagi menerapkan betapa pentingnya menunaikan solat, sebagaimana Allah fahsya dan mungkar, surah Al-Ankabut ayat 45. Selain itu, inisiatif menasihati dan menegur daripada ibu bapa memberi kesan yang berpanjangan, terutamanya terhadap anak-anak sendiri. Seperti yang kita lihat di Terengganu, kerajaan Terengganu digesa untuk memperketatkan pemantauan terhadap penganjuran acara hiburan yang melalaikan bagi mengekang penularan budaya hedonisme yang dilihat semakin memburuk di negeri itu. Dr. Ridwan Muhammad Noor berkata Terengganu yang mempunyai rekod cemerlang dalam pembangunan sasiah dan akademik pelajarnya dilihat semakin dihimpit isu peningkatan gejala sosial, terutamanya dalam kalangan anak muda. Sebab itu kerajaan kena kemaskan pemantauan dan penguatkuasaan garis panduan hiburan, persembahan kebudayaan, pelancongan dan sukan negeri Terengganu yang ada ketika ini, sebab kita risau takut ada terlepas masuk program hiburan seperti konsert yang melampaui batas misalnya. Justeru kerajaan negeri perlu menjalankan kempen yang lebih tegas untuk mendidik masyarakat dan ia perlu dipastikan dijalankan dengan baik, terutamanya di peringkat akar umbi kita. Jangan sesekali jadikan isu bajet sebagai alasan, katanya beliau. Secara kesimpulannya,
Hedonisme merupakan salah satu cara budaya barat untuk memundurkan para remaja Islam pada masa kini agar hanya melihat keindahan hiasan dunia semata-mata berbanding nikmat yang telah dijanjikan di akhirat kelak. Pengaruh ini amat berbahaya kepada remaja di Malaysia kerana ia boleh mendatangkan kesan negatif bukan sahaja kepada diri kita sendiri, malah kepada negara juga. Oleh yang demikian, kami berharap pihak-pihak bertanggungjawab dalam menangani pengaruh hedonisme di Malaysia tidak kurang juga penglibatan setiap individu bagi membantu mengekang diri dipengaruhi dan terpengaruh dengan gejala hedonisme ini. Justeru dengan adanya kerjasama setiap masyarakat di Malaysia ini, pasti pengaruh hedonisme ini dapat dihalang daripada mengganggu para remaja di negara kita. Sekian daripada saya. Terima kasih.